سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 yang bermaksud, dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri itu, kami akan perintahkan terlebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menderhakakan Allah dan melakukan maksiat kepadanya. Maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sesudah zaman Nabi Allah Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hambanya. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya di dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan bagi mereka itu neraka Jahannam di hari akhirat kelak, untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Muslimin muslimat sidang penonton Masjid Saujana Utama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan petikan daripada ayat surah Al-Isra yang menceritakan tentang golongan mutrafin. Siapakah golongan mutrafin ini? Golongan mutrafin ini adalah mereka yang diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemewahan hidup di dunia, tetapi mereka tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka, serta berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan mutrafin ini banyak terdapat di dalam Al-Quran ancaman Allah kepada mereka. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan beberapa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi golongan mutrafin. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita tidak menjadi hamba Allah yang mutrafin, iaitu mereka yang mendapat kesenangan dan kemewahan lalu mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah berbagai-bagai peringatan yang telah disampaikan kepada kita. Di antaranya betapa ramai golongan manusia yang dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kerana tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada golongan ini dan Allah jadikan kita manusia yang diberi kesenangan dan kemewahan tetapi mendapat pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia kena ingat bahawa di saat kita dibangunkan di padang mahsyar nanti akan ada 3 golongan yang akan menerima amalan masing-masing. Antaranya yang pertama disebut di dalam Al-Quran, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, iaitu golongan yang mendapat kitab daripada sebelah kanan. Apa maksud golongan yang mendapat kitab daripada sebelah kanan? Mereka yang mengambil kitab daripada sebelah kanan ini adalah mereka yang banyak melakukan kebaikan. Saat mereka susah, saat mereka senang, saat mereka diberi kemewahan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsungnya mereka ini banyak bersyukur kepada Allah dan banyak melakukan kebaikan atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka.
maka mereka itu di akhirat kelak mendapat kitab daripada ashabul yamin. Kemudian golongan yang kedua disebut sebagai wa ashabus shimal, lima ashabus shimal. Orang yang mendapat kitab daripada sebelah kiri, iaitu mereka yang mendapat kitab daripada sebelah kiri adalah mereka yang banyak melakukan kejahatan dan melakukan dosa serta berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak di padang mahsyar mereka akan mendapat kitab daripada sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, golongan as-siddiqin, iaitu orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala selain mendapat kitab daripada sebelah kanan, mereka juga tergolong di kalangan orang-orang yang jujur dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah tuan-tuan, bila kita fikirkan tentang tiga golongan ini, maka kita tidak mahu menjadi golongan yang pertama yang disebut tadi wa ashabus shimal, wa ashabul yamin. Ini golongan yang kedua. Minta maaf. Golongan yang kedua wa ashabus shimal, iaitu mereka yang mendapat kitab daripada sebelah kiri. Kerana orang yang mendapat kitab daripada sebelah kiri ini adalah orang yang banyak melakukan dosa dan tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video yang disiarkan pada kali ini, saya mengajak tuan-tuan supaya banyakkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bertahmid serta bertahlil. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan apakah ancaman Allah kepada golongan mutrafin ini. Pertama, golongan mutrafin ini ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran seperti di dalam surah Hud pada ayat yang ke-116. Yang mana mereka itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Nampak tak tuan-tuan? Allah sebut ma utrifu fihi. Ini ayat utrifu asalnya perkataan turifa ataupun perkataan mutrafin, iaitu orang-orang yang diberi nikmat lalu mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Kata Allah, mereka itu melakukan kezaliman dan mereka itu melampaui batas dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa kanu mujrimin, mereka tergolong di kalangan orang-orang yang berdosa. Kita tak mahu letak diri kita di kalangan hamba Allah yang berdosa. Siapa yang bercita-cita untuk masuk dalam neraka Allah? Bahkan kehidupan kita sejak kita lahir dan sejak kita memahami Islam ini, kita tidak mahu memilih neraka Allah kerana kita tahu apa yang ada di dalam neraka Allah itu adalah siksaan, azab yang pedih Allah sediakan sebagai balasan kelakuan manusia di dalam dunia. Maka sudah tentu cita-cita kita untuk memperolehi syurga Allah. Dengan cara ini tuan-tuan, kita dapat ikhtiar mulai saat hari ini untuk sentiasa memilih jalan kebaikan dan tidak mahu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mahu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan mutrafin ini Allah Taala ancam mereka itu bahawa mereka termasuk di kalangan golongan kiri. Ya, saya bacakan tadi dalam maksud dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ashabus shimal, lima ashabus shimal. Kita tak mahu sebab golongan mutrafin ini jelas menunjukkan bahawa mereka menerima kitab daripada sebelah kiri. Maka saya katakan tadi, orang yang menerima kitab daripada sebelah kiri, bahawa sesungguhnya tempat bagi mereka itu adalah di dalam neraka, bukannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut masuk ke dalam neraka Allah, janganlah kita letak diri kita di kalangan mutrafin, bahkan letaklah diri kita ni di kalangan hamba Allah yang sentiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apa maksudnya tuan-tuan? Iaitu kita dapat nikmat daripada Allah, kita gunakan untuk manfaat dunia serta mendapat kelebihan hari akhirat. Ini maksudnya syukur dengan nikmat Allah. Bukan sekadar mulut berkata syukur, tapi perbuatan mesti diterjemahkan. Kalau Allah beri kita kesenangan, dengan kesenangan itu kita banyak bersedekah. Itu tanda seorang hamba bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah saya di masjid satu ketika dahulu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, syukur itu sebagai contoh. Satu yang kamu dapat, sedikit yang kamu dapat, tetapi kamu rasa puas dengannya. Ini tanda syukur. Syukur dengan nikmat Allah. Tandanya kita dapat nikmat tersebut, kita rasa Masya Allah boleh buat macam-macam. Maksudnya dengan RM10 sebagai contoh, kita dapat rezeki pada hari ini. Dengan RM10 itu untuk kita belanja pun ada, untuk kita sedekah pun ada, untuk kita buat jana kebaikan dengan RM10 tadi ada.
maka itu tanda seorang hamba Allah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan saya sebutkan tadi, ancaman Allah bagi golongan mutrafin yang kedua, kita tak mau letak diri kita di kalangan ashabus shimal atau golongan yang menerima kitab daripada sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang mutrafin ini apa tuan-tuan? Fadammarnaha tadmirah, pada ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah Al-Isra, yakni ayat yang ke-16, Allah Ta'ala sebut kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Lumatlah kita tuan-tuan bila kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, bila kita letakkan diri kita di kalangan hamba Allah yang mutrafin, yang tak pernah rasa syukur kepada Allah atas pemberian Allah, maka wa'yazubillah, Allah akan hancurkan kita sehancur-hancurnya di dunia, maupun kita terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti tuan-tuan. Wa'yazubillah. Sampai di hari akhirat semua orang akan cari kebaikan untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah seru nama kita, ya fulan, tempat kamu adalah di dalam neraka. Walaupun kita solat, walaupun kita ada sedikit melakukan kebaikan, tapi banyaknya atas pemberian Allah itu kita tak pernah bersyukur dengannya. Maka wa'yazubillah, mudah-mudahan saya nak kongsikan kepada tuan-tuan malam ni, mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaat untuk kita semua. Muslimin, muslimat sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Ta'ala menjelaskan, yakni surah Al-Isra ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, menceritakan tentang satu golongan, iaitu golongan mutrafin. Apakah itu golongan mutrafin? Iaitu mereka yang diberi kesenangan dan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam dunia, lalu mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta melakukan dosa. Maka golongan ini adalah golongan mutrafin. Kesimpulan yang kedua, apa yang kita boleh dapat? Ancaman Allah bagi golongan mutrafin ini adalah 3 perkara. Pertama, orang yang berdosa. Kemudian yang kedua, mereka yang menerima kitab daripada sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, mereka akan dihancurkan oleh Allah dan terkeluar mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita pelihara diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Nya, dan mudah-mudahan dengan itu Allah balas kebaikan kita di dalam dunia ini dengan syurga buat kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.